Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 596 insya-Allah. Dan hari ini kita daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali, negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita seharian, selama-lamanya, bukan satu hari saja, tetapi insya-Allah sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti insya-Allah. Dan kita hari ini insya-Allah akan bersama-sama di 3 surah. Kita dah sampai kepada, dah masuk kepada yang dipanggil sebagai ayat-ayat lazim. Cuma kita ada satu surah lagi, iaitu yang terakhir yang tidak dipanggil sebagai ayat lazim di kalangan orang Melayu, iaitu surah Al-Lail. Tapi kita akan masuk selepas daripada ni dalam muka surat ini. Yang pertama surah Al-Lail, iaitu daripada ayat 15 hingga ayat 21, dan kemudian surah Ad-Duha ayat 1 hingga ayat ke-11, dan seterusnya yang terakhir hari ini ialah surah Asy-Syarh daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Jadi masya-Allah kita ada 3 surah hari ini yang akan kita bersama-sama. Kita lihat dulu yang pertamanya ialah saki daripada saki baki ataupun part yang terakhir daripada surah Al-Lail. Dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebelum daripada ni yang kita baca dalam sesi sebelum daripada ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa anzartukum naron talazza. Aku beri peringatan kepada kamu semua dengan nar talazza, neraka api yang talazza, yang menyala-nyala, yang marak, yang dahsyat dan sebagainya lah, pengertian-pengertiannya dalam bahasa Melayu. Jadi kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam ayat yang akan kita baca di muka surat 596 pada hari ini, iaitu bagaimanakah neraka tu. Jadi Allah Taala sebutkan bahawa neraka itu la yaslaha illal ashqa. Tak akan masuk ke dalam, yasla tu maknanya masuk, walaupun kalau dalam bahasa setengah-setengah tempat di Malaysia digunakan perkataan selang. Selang ni bahasa lama lah kan, orang Kelantan, orang Terengganu ataupun orang Fatoni, dia akan menggunakan perkataan selang. Selang ni maknanya dia masukkan satu benda ke dalam satu benda yang lain. Itu selang. Tapi benda tu dahsyat lah, maknanya kan kalau benda-benda baik tak dipanggil selang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yaslaha, Allah Taala sebut sini dalam neraka ni hanya orang ashqa yang akan dimasukkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, maknanya kenapa mereka tu seolah-olahnya masuk neraka tu, dimasukkan ke dalam neraka tu, kerana mereka ini ashqa. Ashqa ni maknanya syaqiyun. Syaqiyun ni maknanya celaka. Celaka maksudnya iaitu orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian allazi kazzaba wa tawalla. Allah Taala sebutkan sifat dia. Sifat orang-orang yang ashqa ni ialah, yang pertamanya dia kazzaba. Kemudian dia, yang keduanya dia ialah tawalla. Tawalla ni maknanya berpaling. Kazzaba tu maknanya mendustai. Maknanya dia kata yang Nabi bawa ni dusta, dia kata Muhammad bawa ni dusta. Semua tu dusta. Kemudian yang kedua dia tu tawalla. Tawalla tu artinya berpaling daripada benda yang benar. Maknanya dia tak nak ikut benda yang benar. Jadi tu dua Allah Taala sebutkan sifat orang ashqa ni. Kemudian yang seterusnya Allah Taala sebut wasayujannabuhal atqa. Atqa ni lawan kepada ashqa, iaitu orang-orang yang bertakwa lah. Atqa iaitu orang-orang yang sangat bertakwa. Sebab tu dia gunakan atqa, sebagaimana kata tafsir Al-Wasit. Jadi Allah SWT kata sayujannabuha, iaitu Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada janabah. Janabah tu maknanya jauh, maknanya sampingkan, disampingkan asalnya. Jadi wasayujannabuha, api tu, neraka tu akan dijauhkan daripada orang-orang yang atqa. Allazi yu'ti malahu yatazakka, Allah Ta'ala sebut di sini, iaitu sifat orang yang atqa yang Allah Ta'ala puji itu ialah yang disebut sini. Yang pertamanya yu'ti malahu yatazakka, dia memberikan hartanya yatazakka, demi untuk membersihkan dirinya. Jadi membersihkan dirinya apa? Maksudnya membersihkan dirinya, membersihkan hartanya, dan juga membersihkan perasaannya terhadap harta. Jadi tu Allah SWT sebutkan allazi yu'ti malahu, yu'ti yang membawakan hartanya, memberikan hartanya, kemudian yatazakka, demi untuk membersihkan diri. Jadi Allah ulama-ulama tafsir menyebutkan bahawa Allah Taala turunkan ayat ni ketika
peristiwa apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu dia telah membeli Bilal dan juga membeli ramai di kalangan orang-orang hamba, orang-orang yang lemah di Mekah tu, apabila mereka ni diseksa oleh orang-orang penjahat-penjahat Mekah dan sebagainya tu. Jadi apabila dia beli tu, maknanya dia menghabiskan harta dia. Jadi itulah maknanya salah satu daripada benda yang dibuat oleh Bakar. Dan kemudian apabila Abu Bakar dia buat benda ni hampir sepakat ulama tafsir hampir sepakat, saya tak kata ijma' lah, tetapi maknanya sangat ramai ulama menyebutkan bahawa peristiwa ni berlaku kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dituduh pula apabila dia buat macam tu, dituduh pula oleh orang kafir. Dia kata apa? Mereka kata Abu Bakar ni buat benda ni mesti ada sebab ni, mesti ada sebab ni. Sebab. Jadi dia kata, akhirnya ayat yang seterusnya sebut wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Maknanya Abu Bakar ni buat macam tu bukan kerana dia ni ada sebab ke ada alasan ataupun ada sebab termakan budi ke, tak kan. Abu Bakar buat macam ni semua tu adalah kerana apa? Tidak ada sebab jadi sebab tu Allah Taala kata wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Tak ada sebab, tak ada nikmat, tak ada apa pun yang patut yang nak balas budi kan, dibalas budi oleh Abu Bakar. Tujza yang dia nak dibalasi, tak ada pun. Illa, kemudian Allah Taala kata dia buat macam tu kan apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia buat macam tu kerana demi semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda. Dan kemudian akhirnya Allah Taala sebut wala saufa yarda, dan nescaya nantinya dia akan sangat gembira dengan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya tersebut. Jadi alhamdulillah kita habis surah Al-Lail, dan sekarang kita akan masuk pula kepada surah Ad-Duha insya-Allah. Jadi dalam surah Ad-Duha ni kita ada 11 ayat Kita dah masuk sekarang ni kepada yang dipanggil sebagai ayat lazim di kalangan orang Melayu. Ayat lazim ni artinya ialah ayat-ayat yang sangat-sangat dan selalu-selalu dibaca oleh orang-orang kita lah kan Sebab bila sebut Wadduha ni, maka kira-kira ayat ni pendek-pendek lah kecuali satu surah mungkin saja yang agak panjang Tapi tak apa, kita tengok insya-Allah dalam surah Wadduha ni apa peristiwa ni. Yang pertama sekali kita tengok sebab nuzul dia. Ada 3 yang disebutkan oleh ulama, 3 hadis tetapi yang paling kuatnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, iaitu Nabi SAW Nabi SAW sekali itu dia sakit macam merasa sakit lah. Jadi dia pun benda ni berlaku, maka diketahuilah oleh seorang perempuan tu. Diriwayatkan bahawa perempuan tu ialah Ummu Jamil, iaitu arwah isteri kepada Abu Lahab. Jadi apa kata Ummu Jamil ni? Apa kata Ummu Jamil ni? Dia kata ma'ara syaitanak. Dia kata syaitanak. Ma'ara syaitanak illa qad tarakaka. Nak kata Ummu Jamil. Jadi Ummu Jamil kata, tu syaitan kamu dia. Aku rasa syaitan kamu dah tinggalkan kau dah. Syaitan kamu dah tak layan kau dah. Jadi sebab inilah dikatakan oleh ulama dalam satu hadis ni, iaitu bahawa inilah sebabnya maka turunlah ayat Wadduha ni. Ada satu lagi cerita yang diriwayatkan oleh Tabrani, iaitu seekor anak anjing telah mati. Sebenarnya mati, lalu dia masuk di bawah katil Nabi SAW kan, dalam rumah Nabi tu. Kemudian jadi rumah Nabi zaman dulu kan, rumah dia tu simple je kan, tak adalah kita ada pagar, ada kunci dengan CCTV dan sebagainya. Dia hanya pintu simple macam tu kan, pintu daripada ni. Jadi masuk anak anjing, dia mati bawah katil Nabi. Jadi tak perasan Nabi tak perasan jadi sebab kita kena faham juga kalau kita kata tak berbau ke, memang dia negeri Arab ni kalau apa-apa mati dia tak berbau sangat, tak berbau kan. Sebab apa? Sebab dia kering kan, cuaca dia kering. Jadi Nabi pun pelik lah, sebab apa? Jibril tak datang jadi akhirnya ada seorang yang suka berkhidmat lah kepada Nabi pada masa tu, nama dia Khawlah nama dia. Ni cerita di Mekah bukan di Madinah bukan Khawlah binti Sa'labah tu, bukan. Tapi ni cerita lain lah. Maknanya Khawlah ni dia ni, maka dia pun kata, ya Rasulullah, dia kata dia minta izin lah untuk bersihkan rumah Nabi. Jadi bila dia bersihkan rumah Nabi tu, tiba-tiba dia tertarik ada benda berat di bawah katil Nabi. Jadi dia ambil dengan tangan dia, disebut, lalu dibuanglah, rupanya anak anjing yang mati kan. Jadi selepas itu Jibril pun datang. Itu satulah. Ada satu lagi riwayat bahawa Jibril lambat untuk datang bawa wahyu, datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
orang-orang kafir Quraisy ini dia kata tak adalah, dia kata Muhammad dia katakan, dia kata qad qalahu wa wada'u, dia kata tak ada dah, Tuhan kau tinggalkan kau dah, Tuhan kau dah benci pada kau dah. Jadi turunlah ayat ni. Jadi itu 3 riwayat yang insya-Allah kalau kita nak gabung pun tak apa, insya-Allah kan, kita nak menceritakan semua pun tak apa, sebab itu adalah di antara riwayat-riwayat yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir dalam kitab-kitab mereka. Tapi yang pertama tu yang paling kuat lah kalau ikutnya, iaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari yang cerita pasal Ummu Jamil. Jadi turun wadduha ini nak katakan bahawa apa kan, jadi Nabi ni dikatakanlah bahawa Nabi telah ditinggalkan, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pun risau juga kan. Jadi akhirnya turun ayat ni. Jadi Allah Taala yang pertama sekali dia bersumpah dengan dengan waktu duha, wadduha. Jadi wadduha. Jadi apa maksud waktu duha tu? Ialah waktu naik matahari lah. Macam sekarang ni kita kata kan, dah cerah kan sekarang kan, di belakang saya ni ini dan hampir-hampir nak masuk duha lah ni. Apabila matahari dah clear tu kan, itu duha. Kemudian tu walaili iza saja, dan kemudian Allah Taala lagi bersumpah dengan malam. Malam apabila apa? Iaitu apabila malam ni telah tersaja. Saja ni apa? Saja ni artinya ialah sunyi sepi. Ada dua pendapat situ. Ada yang pertama kata sunyi sepi sebab malam tu sunyi. Ada yang kedua iaitu manusia tu sunyi. Manusia dah diam dah apabila waktu malam ni. Itu dua pendapat lah. Mana-mana pun boleh insya-Allah. Bagi kita okey. Jadi Allah Taala kata walaili iza saja, dan malam apabila telah diam, telah sakana, telah makna tenang. Lepas tu jadi selepas dua sumpah tu Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkanlah menyebutkan apa yang nak sampaikan sekarang ni, iaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wada'a tu daripada wida' kita panggil bahasa Melayu kan, hajatul wida' ke hajatul wada' ke kan, ataupun orang nak meninggalkan kita, orang nak musafir, kita panggil dia wida' kan. Kita wida', kita ucapkan selamat tinggal lah kan. Jadi Allah SWT kata ma wadda'aka, tak, Tuhan kamu tak tinggalkan kau, rabbuka, Tuhan kamu, wa ma qala, dan qala tu maknanya benci, maknanya kan. Qala kalau orang tu kan benci sangat pada seseorang, iaitu syiddatul bughd, maknanya sangat benci pada seseorang tu, itu nama dia qala dalam bahasa Arab. Jadi maknanya Allah Taala kata tak, Allah Taala tak benci pada kamu, Allah Taala tak tinggal pun kamu. Jangan dengar cakap orang kafir tu. Rupa-rupanya kita katalah ini satu ujian kepada Nabi kan, nak tengok kan, adakah Allah Taala, takkanlah dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni tak dapat wahyu apa-apa, tak jadi nabi sebelum nombor 40 kan. Allah Ta'ala pun tak tinggalkan dia. Takkanlah sekarang ni tiba-tiba Allah Ta'ala tinggalkan selepas daripada dapat wahyu, selepas daripada dilantik, mendapat nubuwah, mendapat kenabian, mendapat menjadi rasul. Tiba-tiba takkan Allah Ta'ala tinggalkan. Gitulah kan. Jadi sebab itulah, selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan perkara-perkara yang akan diberikan dan perkara-perkara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali Allah Ta'ala sebutkan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirah itu lebih baik untuk engkau. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi jaminan kan. Apa maksud akhirat lebih baik daripada ula? Dia sebut ula sini, dia tak sebut dunia. Sebab itulah ulama-ulama berbeza pendapat lah kan. Apa maksud di sini? Ada dua maksud kan. Ada dua pendapat ulama lah dalam perkara ni, dalam ayat nombor 5, dalam ayat nombor 4 insya-Allah. Iaitu yang pertama sekali, akhirat tu lebih baik daripada dunia. Itu maknanya akhirat betul. Akhirat itu selepas matilah, maknanya kan lebih baik daripada kehidupan dunia sekarang. Tapi ada satu lagi pendapat yang kuat insya-Allah, iaitu yang mengatakan bahawa yang kemudian nanti itu lebih baik daripada yang sekarang ni. Sekarang ni kau sedang memulakan dakwah, kau sedang berdakwah kepada manusia, kau ditindas dan sebagainya kan, kau diseksa, sahabat kau diseksa. Tapi yang selepas daripada ni akan jadi lebih baik. Maknanya kita tengok memang betul selepas daripada itu kan Allah Taala bagi kemenangan, beri dengan apa ni, dengan perjanjian Aqabah lah kan. Lepas tu Nabi berhijrah, lepas tu menang, lepas tu Islam tersebar, masya-Allah kan. Itu adalah dia kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu maksud yang kedua kan. Jadi dua-dua tu insya-Allah kan kita boleh gunakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kemudian Allah Taala kata nanti Allah Taala akan beri pada kamu dan kamu akan gembira sangat. Kamu akan makna gembiralah sebab apa? Apa yang Allah Taala beri, semua benda yang kamu gembira kan. Kemudian Allah Taala sebut lepas itu kan nak tunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak tinggalkan kamu. Jangan risau kan. Jangan sedih. Jangan apa kan. Sebab apa kan. Semua benda akan dari Allah Ta'ala beri. Tengok kan contohnya kan. Allah Ta'ala pun sebutlah kan. Apa yang telah berlaku lah sebelum daripada ni kan. Kepada kamu. Wahai Muhammad. Cuba tengok kan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukan ke dulu kamu ni yatim. Lalu Allah Ta'ala beri kamu tempat untuk berlindung. Maknanya berlindung maknanya apa kan. Iaitu ada orang bela kamu.
Padahal kamu ni, ayah kamu ni mati semasa kamu kecil lagi kan. Itu kan ayah Nabi kan dia mati kan kecil kan. Nabi tak sempat jumpa pun. Masa mengandung diriwayatkan. Jadi maknanya fa'awa. Tiba-tiba ada orang yang bela kau, ada orang jaga kau. Iaitu apa? Iaitu mak kan, mak Nabi. Lepas daripada tu ialah siapa? Datuk Nabi. Lepas daripada tu siapa? Abu Talib kan. Jadi maknanya semua ada jaga kau. Kau tak terbiar lah maknanya kan. Jadi tu fa'awa. Kemudian wawajadaka dhallan fahada. Kemudian tu bukankah dulu Tuhan dapati, maknanya bukankah dulu keadaan kau apa? Dhallan. Dhallan ni ada banyak tafsiran yang dibuat oleh para ulama lah kan. Tapi ulama-ulama telah membuat kesimpulan lah bahawa ada dua pendapat lah yang dikatakan paling sesuai lah dengan Nabi SAW. Sebab kalau ikut dhallan ni makna sesat maknanya kan. Dhallan tu makna sesat ni. Tapi ulama-ulama telah membuat kesimpulan itu dua. Yang pertamanya, apa dia? Yang pertamanya, maksud dhallan di sini ialah ertinya ialah bukan maknanya Nabi itu sembah berhala, bukan. Bukan Nabi itu sebab Nabi tak pernah minum, tak pernah sembah berhala, tak pernah pun sujud pada berhala semua, dia tak ada kan. Dhallan situ bukan maksud macam tu. Tapi dhallan situ ialah maknanya mencari-cari jalan. Al-hirah lil wusu' ilal haqqi. Macam mana kau cara apa nak selesai masalah orang Arab ni kan? Macam mana selesai masalah orang yang sembah berhala ni kan? Macam mana? Nabi dah tahu kan bahawa dia tak betul. Tapi Nabi sedang mencari jalan. Macam mana nak buat benda-benda ni? Itu nama dia dhallan iaitu dalam keadaan bukannya sesat tapi maksudnya ialah sedang mencari-cari, sedang nak kata apa macam mana nak ni. Pendapat yang kedua mengatakan dhallan ni ialah keseorangan maksud dia. Keseorangan. Bersendirian. Fahada, lalu Allah Ta'ala telah beri nikmat kepada kamu, kepada Muhammad, lalu diramaikan selepas daripada itu. Itu pendapat yang kedua. Kerana apa? Kerana dalam bahasa Arab, bila di padang pasir yang kosong kan, tiba-tiba ada satu batang pokok. Ada satu batang pokok. Jadi pokok tu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai syajarah dhallah, dipanggil. Pokok yang bersendirian. Jadi sebab itulah ulama kata sini kan juga ialah makna sini ada yang memberi makna ialah wa wajadaka dhallan fahada, iaitu kau dulu keseorangan lalu diramaikan, lepas tu kau menjadi ramai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, perkara yang ketiga yang Allah Taala sebut ialah apa? Wa wajadaka ailan fa aghna. Kau miskin bukankah kau dulu miskin, maknanya kan tak ada harta dan sebagainya, tiba-tiba fa aghna dikayakan. Cuma ulama sebut sini dikayakan tu dua benda lah. Yang pertama sekali dikayakan kaya jiwa. Rinan nafsi dipanggil, iaitu kaya, rasa selesa, rasa seronok dan sebagainya lah kan. Itu bila dapat hidayah kan. Bila dapat wahyu dan sebagainya. Yang keduanya ialah kaya tu ialah kaya dari segi fizikal, material kan. Iaitu maknanya bila dapat kahwin dengan Khadijah, maknanya ada harta dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu adalah Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi kita SAW. Seterusnya, fa'ammal yatim, oleh kerana itu maka kamu kena buatlah beberapa perkara ni. Yang pertama sekali, ini adalah arahan supaya kan, ini untuk melahirkan juga orang Muslim ni supaya kelihatan memang dia ni adalah kena buat benda-benda ni kan. Benda-benda yang memang akan membina, kita katakan image kan, seorang Muslim kan, di depan masyarakat terutamanya. Banyak benda-benda baik ni, tapi Allah Ta'ala tekankan benda-benda ni pada peringkat permulaan lagi supaya apa kan, supaya orang Islam ni tak adalah orang kata dia ni jahat dan apa kan. Situ sebenarnya pembohongan orang kafir Quraisy. Jadi tengok kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yatim, anak yatim fala taqhar. Taqhar ni maknanya apa? Maknanya ialah maknanya buat tak indah ataupun bukan buat tak indah, maknanya kan iaitu kalau dalam bahasa Arabnya dia kata ialah taqhar ni taglab alaihi, ataupun kamu ni ambil harta dia. Kalau dalam tafsir jalan lain disebutkan suka hati je kan kamu rampas harta dia, mentang-mentang dia mentang-mentang dia yatim, mentang-mentang ayah dia tak ada kan. Itu yang kedua, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta pula janganlah kamu tanhar. Tanhar ni makna herdik ni kan. Herdik mana tengking kan. Orang nak tanya kan, kemungkinan dia tanya dia orang dia sa'il ataupun meminta tu samalah kan. Mana orang yang meminta kadang-kadang dia tak ada betul kan. Kalau awak tak nak beri sudahlah kan. Janganlah marah-marah kat dia pula kan. Mungkin dia betul-betul dia tak ada kan. Sebab kadang-kadang kita zaman sekarang kan, kadang-kadang kita rasa dia ni betul kan, tak ada kan, miskin kan. Jadi kalau tak nak beri tak apa, cuma jangan herdik dia, jangan marah dia kan dan sebagainya kan. Kemudian tu ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhan kau. Apa nikmat Tuhan kau ni? Nikmat Tuhan kau yang paling besar sekali ialah hidayah kan iaitu mendapat Islam kan. Jadi sebagaimana tertib yang kita tengok ayat tadi kan Allah Ta'ala tu memberikan selepas daripada Nabi tu dhal,
iaitu kan keseorangan. Nabi itu kan tak tahu jalan macam mana kan, tiba-tiba dia tahu jalan kan, diberikan jalan yang clear kan, boleh nampak macam mana nak buat dan sebagainya. Jadi itu Allah Ta'ala dah beri. Jadi oleh kerana itu adalah semua nikmat yang paling besar kan. Jadi kalau Allah Ta'ala dah beri nikmat yang paling besar macam tu kepada kita, maka hendaklah hadis, hendaklah ceritakan. Jadi ceritakan ni banyaklah, ceritakan sama ada kita bersyukur ke, ada setengah ulama kata, tapi yang nyata kepada kita ialah, iaitu bila Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, hendaklah kita ceritakan juga kepada orang lain, iaitu dengan menyebarkan benda tu kepada orang lain. Jadi kalau kita tak sebarkan, maknanya apa guna kita ni dapat sorang-sorang kan? Bukan kita nak baik sorang-sorang je kan? Jadi Alhamdulillah, kita tamat surah Ad-Duha, kita masuk pula surah Asy-Syarhu sedikit lagi insya-Allah. Surah Asy-Syarhu ni ialah surah kelapangan ya Allah Ta'ala nak ceritakan tentang apa ni? Allah Ta'ala telah beri kelapangan kepada kita, kepada Nabi, kepada orang yang beriman kan, kelapangan hati bila dapat Islam Orang yang tak dapat Islam dia ni sempit dada, sempit apa, sempit semua kan. Tapi bila Allah Ta'ala beri kelapangan ni, walaupun secara materialnya kadang-kadang kita ni taklah kaya sangat kan, kadang-kadang orang Muslim kan, zaman Nabi tu kan, siapa yang kaya sangat? Jarang-jarang saja yang kaya kan, majoriti tu miskin kan. Jadi tapi bila mereka dapat Islam ni, walaupun mereka ni miskin, tapi dada mereka, hati mereka tenang, hati gembira. Jadi itulah sebenarnya ketenangan yang benar kan. Jadi walaupun kita ada harta banyak, tapi kalau hati tak tenang, jadi sebab itulah Allah Ta'ala tekan kat sini, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad lah, kalau ikut asalnya di sini kan, tidakkah kami telah syarhukan, lapangkan untuk kamu sadrak, hati kamu, dada kamu kan. Maknanya lapang dada, bukan berlapang dada bahasa Melayu tu, tapi maknanya rasa tenang, rasa tak ada masalah, rasa lapang kan, tak serabut dan sebagainya kan. Itu alam nashrah laka sadrak, Allah Ta'ala sebutkan. Jadi bagi orang beriman ni kan, dia sebenarnya dia tenang hati dia. Kalau dia orang-orang yang kita tengok, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nampaknya disusahkan, tapi dia sebenarnya tenang kan. Sebab apa? Dapat membuat satu benda yang Allah Ta'ala suka kan. Jadi wa wada'na anka wizrak, Allah Ta'ala kata kami telah bawa lari kan, hilangkan daripada kamu wizrak. Wizrak tu maknanya benda, iaitu bebanan-bebanan kan, benda-benda yang memenatkan, memberatkan. Jadi kalau ikutnya banyak Muhammad ni kenapa? Kena sampaikan Islam. Tengok berapa tahun Nabi sampaikan Islam. 23 tahun kan. Di Mekah tu berapa dahsyatnya kan. Kena boykot berapa tahun? 3 tahun boykot kan. Tahun 7, tahun ke-8, tahun ke-9, masuk tahun ke-10. Jadi maknanya boykot tu panjang. Kena seksa teruk kan orang Islam. Tapi tengok kan, mereka macam relax je, macam tak ada masalah je kan. Sebab apa? Benda-benda yang berat tu akan rasa ringan kan bagi mereka kan. Jadi Allah Ta'ala telah bantu mereka ni, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak, yang apa dia kata memberatkan belakang kamu. Kalau ikut memang beratkan nak sampaikan Islam tu kan, bukan mudah kan. Kita nak bercakap kepada orang, kita nak cerita pada orang satu benda yang mana benda tu adalah berlainan sekali dengan apa yang ada dalam hati manusia tu. Orang fikir macam ni, orang sebab berhala, kita nak cerita, nak ubah dia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan mudah kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata benda ni berat, tapi Allah Ta'ala telah apa ni, anqadha zahraka. Benda-benda bebanan berat tu yang terbeban di atas kamu tu, Allah Ta'ala telah wa wada'na anka, Allah Ta'ala hilangkan daripada kamu. Wa rafa'na laka zikra, bukan setakat itu saja, kemudian nama engkau ni diangkat. Nama Nabi SAW sampai sekarang ni kan, maknanya tak ada. Sebab itulah ada yang seorang tu, orang putih tu kan, orang barat lah kan, yang meletakkan dalam senarai 100 orang yang hebat atas dunia yang mempunyai pengaruh yang besar ialah Nabi Muhammad SAW. Nombor 1. Walaupun dia banding-bandinglah dengan orang lain, dengan Buddha dan sebagainya, tapi dia letakkan Muhammad nombor 1 kan. Jadi adalah orang putih ni kan, orang kafir dia tak setuju. Apa ni Muhammad ni kan, apalah ni kawan kita ni letak Muhammad, padahal dia ni Kristian kan. Orang tu Kristian tapi dia tulis buku kan. Jadi orang macam apa kan. Jadi sekali tu dia bagi talk sekali tu kan, dia pun katalah, dia ceritakan Muhammad ni kata, dia kata nak cerita macam mana pengaruh Muhammad dalam hati pengikut-pengikut dia. Dia nak cerita dari sudut tu, dia kata. Dia pun cakap, dia kata, sampai sekarang pada hari ini, walaupun selepas daripada 1400 tahun ni, Muhammad ni dah mati, dah pergi dah, tapi pengikut-pengikut dia cuba katakan, kalau kita kata benda-benda tak elok kepada Muhammad ni, pengikut-pengikut dia akan menentang kan, akan sanggup mati untuk mempertahankan Nabi SAW. Kemudian dia tanya orang Kristian tu, kamu semua orang Kristian katakan, sanggup tak kamu ni sanggup mati kerana mempertahankan Isa? Katakan, Jesus kan. Kamu cakaplah Jesus, tapi kamu
Adakah yang nak sanggup untuk mempertahankan Jesus? Tak ada pun. Jadi senyap orang, baru orang faham kan. Itu nak ceritanya bagaimana kehebatan Nabi SAW ni kan sangat berjuang tu. Jadi Allah Ta'ala angkat nama dia ni kan. Sampai sekarang ni, kalau azan, ada. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita bersolawat dan juga memberi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut kan. Tak macam orang Kristian lah kan. Orang Kristian memanglah ada sebut Jesus, tapi dia pun tak faham kan. Macam kita setengah-setengah daripada kita kadang-kadang sebut insya-Allah tu kan, tapi tak faham kan. Tak kefahaman. Jadi insya-Allah kan kita angkat, Allah Taala janji angkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali dia ulang itu kan. Ma'al usri yusra, ma'al usri yusra kan. Maknanya ulang tu nak menunjukkan apa? Bahawa yang pertama sekali kan, menunjukkan bahawa benda ni betul-betul. Yang keduanya, sungguh kan dia panggil takkid. Yang keduanya, perkara yang nak disebutkan sini ialah apa kan? Allah Ta'ala menggunakan perkataan ma'a. Dia tak menggunakan perkataan ba'da. Kalau ba'da ni maknanya selepas susah akan ada senang. Selepas susah akan ada senang. Gitu kan? Tapi dia tak guna. Itu ma'a. Ma'a tu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa dekat benda tu kan. Sekejap je. Lepas daripada susah ni akan ada senang. Tu yang kedua. Yang ketiganya, cara penggunaan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, iaitu ada alif lam kan. Kalau kalau usra dia ada alif lam. Tapi kalau yusra dia tak ada alif lam. Nampak kan? Sebab tu tengok kepada Quran kalau orang ada Quran dia tengok inna ma'al usra ada alif lam. Bila ada alif lam, kata ulama-ulama tafsir menunjukkan apa? Bahawa benda tu satu. Yusra dia tak ada alif lam, dipanggil nakirah. Nakirah tu maknanya dia banyak, mutaaddidun. Jadi makna di sini ialah apa kan? Satu kesukaran, Allah Taala akan beri banyak kemudahan, banyak memudahkan. Jadi tapi kita mesti melalui benda tu. Melalui kesukaran tu akan dapat kemudahan. Jangan tak nak bila susah tak nak kan. Akhir benda ni susah, semayang susah, benda buat sendiri susah, buat benda-benda Islam kan susah. Jadi macam mana nak dapat kesenangan? Gitu kan. Jadi Allah Taala jamin dah benda tu. Dan seterusnya ayat yang terakhir, dua ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-7 dan ayat ke-8, Allah Taala kata apa? Fa iza faraghta fansab. Oleh kerana itu, apabila kamu habis satu benda, kamu hendaklah buat lagi. Fansab maknanya bangkit. Bangun untuk apa? Untuk buat kerja dan seterusnya. Tak boleh kamu ni berhenti rehat. Kamu kata nak rehat boleh lah sekejap kan, tapi maknanya tak adalah rehat kata tak adalah nak rehat lah. Memanglah kita kata kalau kita tengok orang kerja kan, orang kerja laut, orang kerja berat kan, dia kerja dia pergi ke laut 4 bulan, lepas tu rehat 4 bulan. Rehat 4 bulan, rehat 1 hari 2 hari kan. Sama juga macam cuti kan. Kalau para pelajar, saya di universiti kan, di universiti ni maknanya kan para pelajar kan dapat cuti berapa? Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sampai 2 bulan cuti kan. Jadi bila cuti ni, kadang-kadang pelajar ni dia nak cuti betul-betul, dia tak nak buat apa-apa tak kan. Sepatutnya dia cari benda plan apa masa cuti dia nak buat apa. Kalau bukan pandai bahasa Arab, dia nak belajar bahasa Arab ke. Kalau dia tak pandai fiqh, dia nak belajar fiqh ke. Tak belajar usul, dia nak belajar usul. Dia manfaatkan waktu tu kan. Jangan habiskan waktu. Sebab itulah kata Sayyidina Umar kan dalam satu riwayat. Ni Sayyidina Umar bukan kata Nabi SAW kan. Dia kata inni la akrah la ajidukum an yakuna khalian. La akrah li ahadikum, minta maaf. Inni la akrah la li ahadikum an yakuna khalian la fi amalid dunya wala fid din. Sayyidina Umar kata, dia kata aku ni benci kalau ada salah seorang daripada kamu ni, aku tengok seorang kamu ni dia ni kosong, tak buat apa-apa. Jadi dia kata benda kan, sepatutnya dia kata dia buatlah kerja, sama ada kerja dunia ke ataupun kerja agama. Orang kafir sekarang dia buat kerja dunia kan. Dia semangat buat kerja dunia. Tapi buat kerja agama tak adalah. Kita ni pula kadang-kadang tu kosong kan. Agama pun tidak, dunia pun tidak. Kita hanya etikad saja kan, dalaman hati saja. Tak cukup kan, insya-Allah kan. Kita kena buat dengan ni kan. Jadi yang kedua, iza faraghta fansab, bila habis satu kerja kena buat tak boleh rehat, tak boleh stop, tak boleh. Maknanya kita kata tak ada kerja sebulan, tak nak kan. Okey, jadi yang terakhir ayat yang ke-8 ialah wa ila rabbika faghrab, dan kepada Tuhan kamu hendaklah kamu sukakan, kamu galakkan, dan juga salah satunya ialah kita ajak manusia lain kepada agama, insya-Allah kepada Tuhan kita. Wallahu a'lam bissawab. Setakat tu sajalah insya-Allah hari ini. Jangan lupa insya-Allah untuk like, untuk share, beri link ni kepada kawan-kawan semua. Insya-Allah moga-moga Allah Taala akan memberikan pahala dengan usaha kita yang sedikit ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.